Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa masalah hukum dalam peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain bukan sahaja peperangan yang berlaku, memberi pengajaran supaya tidak sombong dan takabur. Jangan merasa overconfident. Kerana ramai jumlah, berasa kuat, lupa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajar kepada orang yang beriman. Dengan pukulan yang dahsyat, kemudian Allah Ta'ala selamatkan mereka. Yakin ke diri, lupa pada Allah. Akhirnya menang dan mencetuskan beberapa hukum. Yang pertama, hukum ariyah. Hukum meminjam. Dalam peperangan Hunain dan ekorannya terdapat masalah hukum yang menjadi nas yang dibincang oleh para ulama. Di samping melaksanakan yang telah dinaskan di dalam Al-Quran. Berkenaan ghanimah, rampasan perang. Hasil yang dirampas dengan peperangan. Dan tawanan, hukum tawanan. Di antaranya ialah masalah i'arah, pinjaman. Apabila Rasulullah SAW meminjam alat perang seperti baju rantai dan senjata dari Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ini dia dah masuk Islam. Belum tu dah masuk Islam. Tak masuk Islam lagi. Pada masa Fathu Makkah, Safwan bin Umayyah ini tak masuk Islam lagi. Dia salah seorang pemimpin Mekah yang terkenal, yang kaya. Bila Nabi dapat tahu musuh berkumpul di lembah perhampiran Hunain, Hawazin dan Thaqif, Nabi suruh sahabat bersedia untuk perang. Lalu Nabi panggil Safwan bin Umayyah. Nabi kata, awak ada simpan senjata. Banyak simpan senjata. Tempat ni. Padahal tidak ada siapa yang tahu melainkan dia seorang yang tahu. Ini menandakan Tuhan beritahu. Rasulullah sungguh daripada Allah Ta'ala. Masa itu dia tak masuk Islam lagi. Lalu dia ambil, bawa kumpul depan. Dia tanya Nabi, rampah ke pinjam? Nabi kata pinjam. Maka timbullah hukum pinjam. Itu satu bab. Satu bab lagi, peristiwa ini menunjukkan boleh meminta pertolongan orang kafir dalam keadaan yang perlu. Sumbangan orang kafir dalam peperangan. Masa perang Badar, bila orang kafir tawar diri nak tolong, Nabi tolong. Peristiwa Badar. Nabi tanya, awak Islam ke tidak? Dia kata tak. Nabi kata pergi. Dia seorang pahlawan yang handal, tapi tak masuk Islam. Kemudian dia datang, kali yang kedua, nak tolong. Nabi kata, awak masuk Islam tak? Dia kata, tak. Aku tak terima. Kali yang ketiga, dia kata dia masuk Islam. Baru Nabi terima dia. Jadi, Nah ni mengatakan tak boleh terima bantuan orang kafir. Ini masa perang Badar. Ada Fathu Makkah berlaku peristiwa ini. Nabi minta bantuan orang kafir. Hukumnya menasahkan hukum yang dahulu. Kerana Fathu Makkah kemudian daripada Badar. Ataupun dalam keadaan situasi yang berbeza. Nak tarbiyah pada sahabat. Keadaan yang berbeza. Ada masa boleh kita ambil bantuan, ada masa tak boleh bantuan. Kesimpulannya, para ulama bersepakat menyatakan bahawa meminjam barang laksana wadi'ah, menyimpan. Hukumnya kalau rasuk tidak diganti, melainkan berlaku kecuaian dalam menjaganya. Atau menggunakan lain daripada yang ditetapkan, maka dia anggap melampau yang wajib ganti. Yang mewajibkan ganti. Kalau didapati rasuk atau hilang, Imam Asy-Syafi'i menyatakan kalau dinyatakan syarat yang nyata di dalam akad supaya diganti, kalau rosak,
dan hilang, maka hendaklah dijamin dengan syarat itu. Buat syarat gantilah. Adapun ariah pinjaman pada asalnya menjadi amanah di tangan orang yang memegangnya, tetapi diharuskan mengadakan syarat, khususnya dalam keadaan yang memungkinkan berlakunya kerosakan atau kehilangan, seperti senjata untuk berperang. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan beberapa orang ulama berpendapat bahawa ariah itu tidak dijamin walaupun dengan syarat kerana ia memberi makna wadi'ah sifat. Kalau mengadakan syarat, maka hilanglah maknanya. Kalau buat syarat, hilang makna pinjam. Bahkan ariah boleh digunakan dengan izin pemilik. Adapun wadi'ah sekadar menyimpan sahaja. Ini huraian Abu Hanifah. Terdapat perselisihan pendapat dalam masalah ini kerana perbezaan pahaman dalam masalah senjata yang dipinjam oleh Rasulullah SAW daripada Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Di mana jawapan Rasulullah SAW kepadanya apabila ditanya, adakah diambil secara merampas atau meminjam? Jawapan Rasulullah SAW, pinjam bukannya rampas. Ini memberi arti adakah pinjam dengan jaminan untuk ganti atau tidak kalau hilang. Wallahu alam, tak tahu bagaimana selepas itu. Ini menjadi khilaf kalangan ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, membunuh unta di medan perang. Tindakan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu membunuh unta yang ditunggang oleh pembawa bendera dengan dibantu oleh rakannya, seorang sahabat dalam kalangan Ansar, yang membunuh orang yang menunggangnya, yang membawa bendera di hujung tombak panjang, menunjukkan bahawa dibolehkan membunuh atau membinasakan apa-apa yang boleh melemahkan musuh, termasuk binatang tunggangan, di mana tindakan membunuh unta itu tidak dikira kesalahan menyaksi binatang kerana sebab-sebab keperluan peperangan, diizinkan. Ini hukum yang kedua. Yang ketiga, bahagian mu'allaf. Bahagian mu'allaf. Mu'allaf ialah mereka yang dijinakkan kepada Islam. Tindakan Rasulullah SAW membahagikan ghanimah, harta rampasan, kepada para mu'allaf. Sama ada yang telah menganut Islam, mu'allaf itu. Yang menganut Islam, baru dia masuk Islam. Seperti Abu Sufyan. Atau yang dijangka menganut Islam. Dia ni kalau beri, dia masuk Islam. Tak masuk Islam lagi. Dia tak adakan mu'allaf. Ini mengikut Imam Malik khususnya. Atau yang boleh dihilangkan rasa permusuhannya. Dia ni jahat. Kalau kita beri, dia senyap. Dia tak lawan kita. Tak ada mu'allaf. Adakah daripada khumus 1/5 yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, atau daripada keseluruhan harta ghanimah? Adakah Nabi beri daripada khumus? Kerana harta rampasan itu dibahagi 5. 4/5 untuk bala tentera. 1/5 untuk pemerintah. Nabi lah yang menjadi pemimpin, menentukan urusan. Adakah dibahagi mu'allaf ni daripada belum dibagi lagi? Atau Nabi ambil bagian dia? Ini khilaf ulama. Perkara ini timbul kerana ayat Quran menyatakan dengan jelas bahagian mu'allaf daripada zakat. Tetapi tidak jelas dalam perkara ghanimah. Zakat ada bagi mu'allaf, ghanimah tak ada bagi mu'allaf. Macam mana Nabi boleh bagi mu'allaf dalam masalah ghanimah Hunain? Ini jadi perbincangan. Dalam perkara zakat, Allah Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Ini pembagian zakat. Sesungguhnya harta-harta zakat itu dibahagikan kepada orang-orang fakir. 1.
Orang-orang miskin, 2. Amil yang mengurusinya, 3. Para mu'allaf yang dijinak hati mereka, 4. Hamba-hamba yang merdekakan dengan bayaran, 5. Orang-orang yang berhutang, 6. Orang-orang yang berjihad fi sabilillah, 7. Dan orang musafir yang memerlukan pertolongan, 8. 8 asnaf. Ini adalah perintah wajib daripada Allah, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Taubah ayat 60. Ayatnya berkait dengan zakat. Adapun ghanimah dinyatakan firman Allah Taala. Ghanimah lain, ayat lain. Firman Allah Taala, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya apa-apa harta yang menjadi rampasan perang, ghanimah, maka sesungguhnya bagi Allah khumusnya 1/5 bagi Rasul. Bagi Allah, bagi Rasul 1/5. Kaum keluarga Nabi, mereka ni tak boleh terima zakat. Anak-anak Nabi tak boleh terima zakat. Maka Allah Ta'ala peruntukkan berghanimah. Anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang musafir yang memerlukan pertolongan. Ada anak yatim, zakat tak anak yatim. Dengan sebab itu tak boleh beri zakat anak yatim, kerana anak yatim tu kaya. Ada orang dia salah, dia beri zakat ke anak yatim. Tak kena. Anak yatim dah ada harta. Kalau anak yatim dah ada harta, tak boleh beri zakat. Ada anak yatim, tapi saka ayah dia banyak, kaya. Tak boleh beri zakat. Ghanimah boleh. Dalam bagian zakat 8 tak ada anak yatim. Yang hanya fakir miskin. Kecuali kalau anak yatim tu fakir miskin. Boleh. Ataupun dia belajar sabilillah. Ambil siswa umpamanya. Itu tak jadi salah. Kalau beri atas nama anak yatim, tak boleh. Itu kena faham. Kecuali ghanimah. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami di haram yang membeza, di hari yang membezakan, di hari bukan di haram, di hari, salah aja, di hari yang membezakan dua golongan, yang benar dan yang salah. Hari bertempurnya dua kumpulan dan Allah itu Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Surah Anfal ayat 41. Ayat ini berkait dengan pembahasan ghanimah. Oleh kerana ayat ghanimah tidak menyalahkan secara nas peruntukan bagi golongan mu'alaf. Macam mana Nabi bagi mu'alaf masa perang Hunain? Maka para ulama berkhilaf dari bahagian manakah dicabut Rasulullah SAW bagi golongan mu'alaf itu. Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan anak murid Imam Malik, Imam Syafi'i. Dan beberapa ulama berpendapat ianya dicabut daripada khumus yang diberi kepada Rasulullah SAW. Nabi ambil bahagian dia. Bukan ghanimah. Bahagian Nabi, 1/5 tu. Bahagian negara. Tu Nabi beri pada mu'alaf. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama lagi berpendapat ianya diambil keseluruhan Anfal ghanimah. Yang ambil keseluruhan. Bukan 1/5 hak Nabi. Ini pendapat Imam Ahmad. Yang belum dibahagikan. Di mana imam, yakni ketua tentera atau ketua negara berhak menentukannya. Ketua negara berhak menentukan. Boleh ambil harta itu dibahagi kepada mu'alaf. Kemudian hukum pembebasan tawanan dengan haiwan. Tindakan Rasulullah SAW mengganti haiwan kepada mereka yang tidak mahu membebaskan tawanan secara rela mengandungi hikmah bahawa Islam menetapkan langkah menghapuskan amalan menjadikan tawanan sebagai hamba abdi serta menghapuskan abdi dalam kalangan sesama manusia.
adalah tindakan yang lebih dahulu berabad-abad lamanya daripada revolusi Perancis, Abraham Lincoln dan peristiharaan bangsa-bangsa bersatu. Islam mendahului bangsa bersatu dalam membebaskan hamba abdi. Peristiwa Hunain ini Nabi bebaskan hamba abdi sama ada secara tebusan ataupun secara percuma. Bahkan Islam telah berjaya menghapuskan amalan abdi dalam masyarakatnya dan menaikkan taraf mereka ke martabat yang sama dalam pencapaian ilmu dan pemerintahan negara. Sehingga ada di antara keturunan mereka menjadi ulama muktabar dan pemimpin negara. Kerajaan Osmaniyah, kerajaan Mamalik, itu semua bekas hamba tu. Jadi raja. Jadi khalifah. Itu dalam sejarah Islam. Ini berlaku dalam Hunain. Kemudian hukum umrah. Setelah berada di Ji'ranah selama 13 hari. Nabi berhukum di Ji'ranah. 13 hari duduk situ. Setelah membahagikan ghanimah duduk situ, maka Rasulullah SAW menunaikan umrah dengan bermiqat daripada Ji'ranah. Sampai sekarang pergi Mekah, kalau nak buat umrah pergi ke Ji'ranah, kena ambil sunnah Nabi. Kan peristiwa Hunain, Nabi berumrah pakai ihram di Ji'ranah. Bertolak dari Ji'ranah pada waktu malam. Seorang Badui, orang darat. Orang Badui ni orang darat. Orang kata berdalaman. Yang juga mahu menunaikan umrah berihram dengan jubah. Orang Badui dah uti. Nak buat umrah pakai baju, tak pakai ihram. Bahang jubah begitu je. Dan badannya berlumuran bau-bauan, bau minyak wangi pula. Dia bertanyakan Rasulullah SAW cara mengerjakan umrah. Dia tanya Nabi cara buat umrah. Pakai janggut dekat Nabi. Pakai baju jubah dekat Nabi, saya nak umrah Rasulullah. Pakai ihram tak ada. Pakai lawa. Dengan bau-bauan. Lalu Rasulullah menyuruhnya membuang jubah dan mandi untuk menghilangkan bau-bauan dari badannya. Suruh dia mandi. Suruh pakai ihram, pakai lepas. Mengikut satu riwayat, bahawa Rasulullah SAW bertanyakan, bagaimana cara engkau mengerjakan haji? Nabi tanya, membuat haji mana? Nabi tanya, bagaimana membuat haji? Dia menjawab, saya membuang jubah. Saya tak pakai jubah. Pakai yang kail lepas. Sabda Rasulullah SAW, isna' fi umratika ma kunta sani'an fi hajjika. Lakukan dalam umrahmu apa yang kamu lakukan ketika kamu mengerjakan haji. Sama aja. Pakai ihram, kata Nabi. Bukan pakai baju. Peristiwa ini menjadi khilaf dalam kalangan ulama. Sekiranya meletakkan bau-bauan sebelum meniakkan umrah. Kita bauan belum niat umrah lagi. Bau dah ada. Ada yang mengharamkan dan ada yang mengatakan disunatkan sebelum berihram. Ada ulama kata kena basuh. Ada ulama kata tak payah basuh lah, belum niat lagi. Adapun mazhab Syafi'i memilih sunat sebelum berihram. Wallahu alam. Mazhab Syafi'i sunat belum ihram. Pakai bauan dulu. Lepas ihram tak boleh pakai. Rasulullah SAW teguh bertalbiyah. Tadi labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda la syarika lak. Itu talbiyah. Sehingga beristilam di Hajar al-Aswad. Bagi memulakan tawaf dan menyempurnakan umrahnya pada malam itu juga. Tak tidur. Habis umrah barulah tidur. Umrah ini ditunaikan pada bulan Zulkaidah. Setelah tiba di Ji'ranah, padahal bulan Kaidah ini bulan haji. Haji yang boleh buat umrah bulan haji. Tak ada salah. Setelah tiba di Ji'ranah, terus dia arah bertolak pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW telah melantik Attab bin Usaid radhiyallahu an, yang masih muda dalam usia 20 tahun. Nabi latih Attab bin Usaid, umur 20 tahun, muda sangat. Menjadi amir ketua pentadbiran Mekah, jadi gubernur Mekah. Umur 20 tahun. Kerana dia hafal Quran. Quran jadi panduan. Dan menugaskan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi guru mengajar agama. Mu'adh ni alim. Kepada penduduknya. Rasulullah SAW membayar pada Attab bin Usaid 1 dinar 1 hari, gaji hari. Ada gaji juga Nabi pun.
Bukan benda malaikat tak makan. Nabi beri gaji 1 hari 1 dinar. Dinar ni 2 emas. Diterimanya jawatan dengan ikhlas menjalankan tugas dan berqanaah, berpuas hati, dan redha dengan bayaran yang sedikit dan tugas yang berat. Wallahu alam.